memurtadkan umat Islam. Beberapa orang dipanggil untuk berbuka puasa dalam satu tempat yang dulu namanya gereja, tapi tempat itu sebenarnya bukan gereja. Untuk berbuka puasa. Dalam keadaan waktu berbuka puasa saya diberitahu, kemudahan-kemudahan berbuka tak banyak disediakan. Mereka berbuka pun lambat, dekat 1 jam lebih lambat daripada yang sepatutnya mereka berbuka puasa. Lepas tu tidak disediakan untuk salat, persiapan untuk salat tidak ada. Pada masa yang sama, Datuk, di sana ada pentas dan ada orang naik ke pentas itu bercakap, bercerita tentang Kristian, kenapa mesti masuk Kristian, apa kebaikan Kristian dan sebagainya. Ini yang berlaku. Dan saya nak mengatakan sebab itu benda itu sensitif, Datuk. Nak disebut-sebut macam ini pun kadang-kadang saya merasakan sensitiviti itu. Tapi apa pun, Datuk, ya, oleh kerana kita dapati daripada awal hingga akhir mereka datang sekitar dalam 6.30, Datuk, sampai pukul 11 malam begitu, ya. Seluruhnya warnanya adalah warna Kristian. Environmentnya adalah environment Kristian. Surroundingnya adalah surrounding Kristian. Preachingnya adalah preaching Kristian. Jadi sebab itulah Baginda Sultan, dulu Yang Maha Sultan Selangor, dalam saya rasa seolah-olah daripada kata-kata penutup daripada peristiwa itu mengatakan, ya, memang ada usaha untuk mendakwahkan agama Kristian kepada orang Islam. Tetapi, Datuk, oleh kerana persoalan-persoalan teknikal, agaknya soalan-soalan pembuktian itu tidak cukup kukuh, Datuk, ya. Pembuktian itu tak cukup kukuh. Maka dinasihatkan supaya perkara itu diberhentikan di peringkat itu saja. Tidak dibawa mahkamah, takut-takut kalau apa yang kita lakukan tidak dapat dipertahankan di muka mahkamah. Jadi, Datuk, sebagai orang yang memegang tanggungjawab Exco hal ehwal agama tadi, apakah perkara-perkara begini menyulitkan tugas? Pasal kalau tak silap saya pada masa itu banyak teguran yang datang daripada banyak pihak. Jadi apakah kerja Datuk untuk menegakkan syariat Islam tadi begitu sulit pada waktu itu? Dia kalau dikatakan sulit, memang sulit. Tetapi dalam sulit itu saya rasa kita ada jalan keluar untuk mengatasi kesulitan itu. Yang sulitnya, Datuk, yang tidak sulitnya kita ada enactment. Kita ada undang-undang, kita ada kaedah, kita ada peraturan. Itu yang tak sulitnya. Yang tak sulitnya ialah kebahadulian Yang Maha Mulia Sultan sebagai payung kepada agama dan bangsa Melayu di negeri Selangor ini, alhamdulillah, sehingga ini nampaknya begitu berminat untuk membantu untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita. Tidak ada halangan sebenarnya dengan istana, dan istana bersama-sama dengan kita memberikan dorongan dan sokongan supaya kita dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup sebagai seorang Muslim itu. Hanya, Datuk, yang saya nak menyebutkan, kok ada permasalahan. Permasalahan daripada agaknya teman-teman yang seperjuangan dengan saya, tetapi mungkin tidak dapat tahu kedudukan perkara yang sebenarnya, terus bercakap dengan akhbar, terus bercakap dengan media. Akhirnya, tanpa terlebih dahulu merujuk kepada saya, merujuk kepada pengurusi MAIS, merujuk kepada pengarah JAIS, dan tidak merujuk kepada saya, membuat kenyataan, sudah tentulah kenyataan itu tersasar daripada apa yang sebenarnya. Itu yang saya muskil sikit, Datuk, dan saya ingat kalau saya tanya dengan Datuk mungkin dapat soalan, dapat jawapan. Maknanya dalam tugas Datuk memegang Exco tadi, apakah jauh mana perkiraan politik mempengaruhi sebarang tindakan ataupun keputusan yang nak Datuk buat? Okey, saya menjawab daripada dua bahagian. Dari segi saya, Datuk, when I took that decision, masa saya lakukan itu, Datuk, saya tidak ingat pun yang saya orang PAS sebagai pemimpin PAS di Selangor ni. Yang saya ingat, saya mesti jalankan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya ingat, saya mesti menyelamatkan akidah umat Islam. Yang saya ingat, kalau itu tidak berlaku kepada anak saya pun, berlaku kepada orang lain pun, tapi hal akidah, anak saya dengan orang lain tu sama saja, Datuk. Okey. Kemudian yang saya nak sebutkan, dalam hal yang sebegian ni, saya menganggap apa yang kita lakukan dalam keadaan UMC itu, Datuk, sebenarnya kadang-kadang disalah anggap, salah tafsiran, salah perkataan. Kita menyiasat. Bukan kita storm, there's no element of storming, Datuk. Tak ada kita menggunakan ketegasan, tak ada kita masuk, kita merentap-rentap, tak ada kita menggeledah, tak ada, Datuk.
Tetapi kita tengok laporan tu agaknya berbeza dengan apa yang berlaku pada malam itu, pada ketika itu. Jadi sebab itu saya mencadangkanlah Datuk, supaya dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama, dengan Islam yang sensitif ini, pertama, serahkan kepada Exco yang bertanggungjawab. Kedua, serahkan kepada pengurusi MAIS. Ketiga, serahkan kepada pengarah JAIS yang mempunyai ratusan warga JAIS yang sanggup bersama-sama membantu untuk kita menyelenggarakan tugas dan tanggungjawab kita. Yang keempat, Datuk, kalau dapat kita bersama-sama, pemimpin dalam mana-mana pihak pun, dalam mana-mana peringkat pun, sama ada dalam parti saya, sama ada di luar parti saya, kita kena bagi tahu rakyat. Inilah sebenarnya yang patut dijalankan, inilah sebenarnya patut yang dibuatkan. Sebenarnya apa yang kita lakukan dalam DUMC itu sikit aja tu, a drop in the ocean, Datuk. Sikit saja. Jadi ekoran daripada apa yang berlaku di situ sampai kepada keadaan hari ini, di mana perkara itu kemudian berpanjangan, ada kontroversi yang lain yang menyebabkan hingga hari ini orang bercerita sama ada Datuk Dr. Hassan Ali akan bertanding dalam pilihan raya atau tidak. Pasal saya melihat perkara itu dah jauh ke belakang. Jadi hari ini kalau kita dengar orang bercerita, Datuk Hassan tak akan dipertandingkan, Datuk Hassan sendiri akan nak keluar parti dan sebagainya. Agaknya dalam keadaan macam itu, macam mana Datuk boleh terangkan sikit? Datuk, dalam soal ini saya tak tahu kita meloncat ke situ, Datuk, ya. Tapi saya ingat dalam persoalannya begini, Datuk. Bagi saya ya, sama ada digugur atau tidak digugur, tersenarai atau tidak senarai, bagi saya itu tidak merunsingkan saya, tidak mengharu-birukan kehidupan saya. Sebab yang jelasnya, Datuk, bagi saya ialah apa yang saya perjuangkan, apa yang saya pertahankan, saya nak ulang balik, Datuk. Saya pertahankan yang pertama Islam. Saya pertahankan bangsa saya, bangsa Melayu. Saya pertahankan institusi raja. Bagi saya, ketiga-tiga ini, Datuk, merupakan landasan yang sangat penting daripada dulu sampai sekarang. Kalau landasan ini beres bagi orang Melayu yang merupakan 60% daripada penduduk negara ini, Datuk, orang Melayu beres, tidak ada kecamuk di antara mereka, dapat pandang kalau yang hitam tu sama-sama kata hitam, yang putih sama-sama kata putih, apa ada masalah, Datuk? Bila orang Melayu bersatu, orang Melayu kuat, Datuk, barulah kita bersama-sama dengan teman-teman, orang Cina, orang India, orang Bengali dan sebagainya, untuk melayari satu kehidupan, untuk menjadikan ini saya punya poin, Datuk, untuk menjadikan Malaysia negara yang terbaik dalam dunia, dan kita mempunyai seluruh potensi untuk menjadikan Malaysia termakmur, teraman, terbahagia, tersejahtera dalam dunia ini, Datuk. Kita tinggalkan di situ kejap, Datuk. Selepas kita kembali ni, saya nak tanya peranan dan perjuangan Datuk kalau bukan dalam politik, umpamanya kalau masuk ke dalam NGO, bagaimana? Selepas yang ini, kita break dulu buat sementara waktu, ya. Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam soal jawab. Tetamu saya malam ini ialah Datuk Dr. Hassan Ali daripada PAS Gombak Setia, Adun, Selangor. Datuk, tadi Datuk sebut sama ada Datuk dicalonkan ke tak dicalonkan ke, tak jadi masalah. Pasal Datuk berpegang kepada prinsip perjuangan. Jadi saya juga melihat, tadi saya nak tanya Datuk, kalau bukan dalam politik, macam mana agaknya Datuk nak meneruskan perjuangan itu? Apakah akan kembali kepada masa yang Datuk memberi ceramah, motivasi dan sebagainya? Datuk, kalau kita nak pusing balik jam ni susah sikit, Datuk. Kita jam dah pusing ala ke kanan, kena ke kanan. Nak pusing ala ke kiri balik itu saya agak sukar. Apa yang saya teringat nak melakukannya, sama ada calon atau tidak calon, tidak ada jadi masalah ni, maksudnya ruang tu terbentang luas bagi saya, Datuk. Ruang motivasi adalah ruang saya. Ruang masjid dakwah adalah ruang saya. Kan, ya? Ruang untuk kanak-kanak, ruang saya. Ruang untuk orang dewasa, ruang saya. Ruang untuk orang intelektual, orang saya. Ruang untuk orang korporat, ruang saya, Datuk. Itu ruang saya. Jadi tetapi, Datuk, ya, dalam hal ini, macam saya katakan awal-awal tadi, Datuk, maknanya bila saya masuk politik ni untuk ruang yang lebih luas, untuk audiens yang lebih besar, untuk kita dapat kata the grips of power, Datuk, di mana kita menggunakan wewenang ataupun authority itu semata-mata untuk memertabatkan bangsa, memertabatkan agama dan memertabatkan institusi raja. Okey, tentang NGO ni, Datuk, saya fikir sekarang ni pun saya banyak memberikan sedikit sumbangan
dalam bentuk kata orang pemikiran, dalam bentuk memberi ceramah di mana-mana serata Malaysia dia Datuk, itu tidak jadi masalah kepada saya. Tetapi dia punya bottom line-nya Datuk, bottom line-nya ialah sama ada NGO-NGO itu conquer atau tak conquer, selari atau tak selari dengan 3 perkara yang saya perjuangkan. Apa dia Datuk? Islam, bangsa Melayu dan institusi raja. Ya. Kalau misalnya NGO-NGO itu berjuang atas dasar itu, insya-Allah Datuk, insya-Allah hanya nyawa saja yang memisahkan. So saya tidak akan bersama-sama kecuali nyawa saya ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datuk, bila saya kadang-kadang melihat Datuk seolah-olah keseorangan ya di Selangor lah, kadang-kadang saya tengok macam Datuk dihimpit. Ataupun kalau nak buat yang ini tak kena, yang buat yang ini tak kena, ada saja pihak yang cuba menggagalkan ataupun menyebabkan Datuk sukar untuk menjalankan tugas sebagai exco tadi. Okey. Nak katakan berseorangan ni Datuk, kalau Datuk bersama-sama dengan saya berjalan di mana-mana Datuk, orang gamet sana, gamet sini, orang nak ambil gambar dan sebagainya, itu tidak socially saya tidak berseorangan. Okay. Tetapi functionally sekarang ni Datuk, mungkin ada elemen keseorangan di situ. Tapi saya juga nak menafikan tidak berseorangan. Maknanya Datuk, posisi yang saya ambil sekarang ni, Islam, Melayu, institusi raja, sebenarnya Datuk, out there, di luar di sana, cukup ramai peminat-peminat, cukup ramai orang yang nak berserta, cukup ramai orang yang mencurahkan perasaan, dan cukup ramai orang yang menyediakan diri untuk bersama-sama dalam perjuangan tersebut. Dan saya nak sebutkan berapa popularnya perjuangan ini Datuk ya. Satu masa dulu ada akhbar buat macam poll satu ya, buat kajian sedikit, tanya orang. Macam mana tentang kedudukan Hasan bila bercakap tentang arak dan sebagainya. Macam mana kedudukan Hasan? Jawabnya 98% orang setuju dengan saya. Dalam satu radio Datuk juga buat poll, satu radio 3 hari berturut-turut dia buat poll. Jawapannya Datuk 100% menyokong apa yang saya bawa itu Datuk. Jadi maknanya tidak berseorangan. Ini pun tidak berseorangan. Saya rasa para penonton yang mengikuti siaran ini pun saya rasa ada yang terdetik hati untuk bersama-sama. Walaupun mungkin ada di antara mereka yang ada soalan-soalan yang nak ditanyakan. Tapi ini boleh, tak ada masalah Datuk. Dengan kerangka yang ada, dengan kesempatan yang diberikan kepada saya, insya-Allah dengan sedikit kesihatan yang baik diberikan kepada saya, kita akan pergi ke mana-mana, roadshow di mana-mana untuk saya menjaja apa sebenarnya yang saya perjuangkan selama ini Datuk. Datuk, saya baca dalam akhbar ramai orang menulis ataupun membuat komen yang ada antaranya mengatakan kalau Datuk Hassan ni nak keluar daripada parti dia pun tak jadi masalah. Tadi Datuk kata kalau Datuk dicalonkan tak masalah, tak dicalon pun tak masalah. Ini orang dalam parti sendiri mengatakan kalau Datuk nak keluar parti pun tak ada masalah. Macam mana Datuk melihat kenyataan macam tu? Saya nampak kenyataan yang sebegitu pada saya agak keterlaluan Datuk. Diorang mengulas mengenai hal mengenai perpaduan yang saya cerita selama ini, yang saya perjuangkan selama ini, dan juga hal mengenai saya digugurkan itu. Tetapi bila dibawa kepada pintu terbuka untuk bagi exit kepada kamu dan sebagainya, saya rasa itu bukan jawapan yang baik, bukan jawapan yang matang untuk sebagai pemimpin yang matang Datuk. Tapi apapun Datuk, apapun dalam hal tentang perjuangan ni, sebagaimana Datuk tahu, saya dalam perjuangan, saya dalam parti saya buat sekian lamanya.